ni. Okey, tadi kita berhenti mana? Yang ni ya? Okey, kemudian kita nak tengok identifying asset that may be impaired. So kita ada dua tadi yang saya dah kata. Kemudian if you required apply mainly to macam tadi saya kata, apply mainly to property plant equipment MFS 116 117 dengan investment property. Dia punya fokus dia tapi macam tadi saya kata, dia lebih kepada 116 dan 117 dan juga 140. Ini. Kemudian entity is required to assess at each reporting date whether there is any indication that asset may be impaired. Dia tak kisahlah sama ada kadang-kadang sama ada maksudnya kita akan kalau kata ada apa-apa lah indication, kalau kata asset tu ada terkena impair, nanti kita tengok apa dia punya indication dia. Review not required kalau kata asset falling under category intangible assets with indefinite useful life. Maksudnya kalau kata dia bawah ni tak payah review lah macam tu. Cuma kalau kata dalam kategori yang not required ni, kita akan cuma buat ni je. Kita akan cuma buat untuk ni impairment test ni. Test this asset annually for impairment. Yang ni kita panggil dia, nama dia adalah impairment test. Ni dia panggil impairment test lah. Ni. Okey, kemudian review process dia kata an entity should consider external and internal sources of information to assess whether there is any indication that asset may be impaired. Dia kata ini. So, dia ada dua lah, satu internal ataupun external. Untuk benda tu kita nak cakap suatu aset tu dia akan value dia akan turun, dia mesti ada sebab-sebab dia. Yang pertama internal, satu lagi external factors. Itulah maksud dia. Kalau internal factors, kalau kita tengok sini. Okey. Kalau internal factor selalunya adalah disebabkan oleh aset tu dia obsolete ataupun kita panggil physical damage. Dia ada macam mungkin aset tu mungkin dah tiba-tiba adalah fizikal yang dah rosak semua. Itu dia boleh mengakibatkan harga dia lebih rendah lagi daripada harga yang sepatutnya. Faham tak? Contohnya macam kereta lah. Kereta mungkin ataupun lori. Kita ada lori. Kebiasaannya kita record dia macam biasa, tapi disebabkan mungkin dia ada accident, accident teruk sikit, so disebabkan oleh kemek-kemek tu, so kita kena buat impairment sebab dia ada physical damage. Sama juga mesin, plant, apa benda semua, kalau dia ada physical damage, so dia akan mengakibatkan benda ni lah. And then the asset could become idle and then be held for dispose ataupun be used in differently or changing of useful life. Ini salah satu sebab dia. Yang ni. From indefinite to definite useful life ni.
And then salah satu lagi adalah kalau kata dia ada evidence from internal reporting that economic performance of assets is worse than expected. Maksudnya contohnya mesin tadi. Mesin tu kebiasaannya mengikut data, kalau kata dia operate macam biasa, dia boleh produce katakan 1 juta unit contoh setahun contoh. Okey. Katakan tiba-tiba tahun ni dah macam tahun ni, walaupun kita bukan bermaksud tak ada demand yang tinggi, demand on macam biasa. Tapi mesin tu ada kadang-kadang ada problem, ada masalah sikit-sikit orang dia semua. So dia mengakibatkan mesin tu hanya boleh produce katakan 800,000 unit saja untuk setahun. Instead of kebiasaannya 1 juta. So maksudnya kat sini kita dah nampak ada evidence tentang underperform of plant katakan tersebut. So bila ada evidence ni, so kita kena buat impairment test. Ini yang kita akan buat ni. Ini adalah kalau kata internal sources lah. Satu disebabkan oleh di segi fizikal tu sendiri. Kita nampak physically, nampak dah teruk, dah nampak dia macam lusuh teruk. Orang macam kereta lah kadang. Setengah orang pandai jaga kereta dia nampak seperti baru. Setengah orang kadang kereta dia baru 5 tahun tapi dah memang lunyai, dah buruk, nampak buruk lah benda semua. So itu adalah kita panggil physical factors lah yang kita. Lepas tu nombor 2 adalah yang tadi saya kata, dia ada data dari segi ekonomi bahawa performance setiap sesuatu aset tu dia dah menunjukkan penurunan. Macam lebih mudah tadi macam saya kata tadi, mesin tadi. Biasanya 1 juta unit produce. Tapi kali ini dia cuma boleh produce less than 1 million. Tak boleh produce up to that level. Dia tak boleh sampai ke peringkat optimum. Ya. Ada orang nak masuk. Ya. Okay. Boleh? Ini adalah in terms of internal factors. Nombor 2 adalah external factors ataupun dipanggil external sources of information. Kalau external contohnya adalah during the period there was the decline in market value. Contohnya macam ada setengah-setengah aset tu dia memang untuk aset tu memang ada trend penurunan dari segi market value dia. Itu kita kena buat lah. Itu adalah external factors. Decline in market value. Nombor 2 adalah there are significant changes in technology, market, economic law. Kalau kata ada masalah disebabkan oleh ini, so dia mengakibatkan harga dia jatuh. Contohnya especially barang-barang teknologi, handphone, nampak? Keluar je benda baru, automatically kita tahu dia punya harga dia akan jatuh sebab teknologi dah berubah. Ataupun mesin-mesin yang kita gunakan tu dah outdated, orang dah pakai teknologi yang baru. So dia mengakibatkan orang dah tak pakai mesin yang lama. So kita tahu harga mesin lama tu harga dia mesti jatuh lagi, turun. So kita kena buatlah impairment test ni. Benda-benda ni lah. Lepas tu ada lagi increase in market interest rate. Lepas tu apa lagi? Market capitalization is below than carrying value. Untuk ni. The reporting entities market capitalization is below carrying value of its net asset. Okay. So ini adalah antara faktor yang mengakibatkan kita akan buat impairment test nanti. So, no indication of information. Dia kata some assets must always be tested for impairment loss. Dia ada juga, ada setengah aset yang memang kita akan selalu buat impairment test ni. For example, intangible asset with indefinite life. Okay, ingat tak kita belajar yang last class yang pasal MFRS intangible assets?
intangible assets kan dia ada dua jenis. Satu definite, satu lagi indefinite. Definite ni maksudnya yang dia ada kira dia bagi useful life. Kalau tak saya. Betul tak? Betul tak? Siapa ingat? Kan? Definite yang ada useful life kan? Yang kita akan kira amortization tu. Tapi kalau for those asset that indefinite life, maksudnya yang dia tak bagi langsung useful life. Bila tak bagi langsung useful life untuk intangible assets, so kita mesti kena buat selalu impairment test ni. Mesti kena buat. Sebab kalau tidak harga dia mesti akan maintain je. Contohnya macam intangible contohnya adalah patent and trademark contoh. Kalau dia kata dia adalah indefinite life, maksudnya tak ada amortization. Bila tak ada amortization, so harga dia akan cramp. Maksudnya harga dia akan maintain je. Let's say for example macam patent and trademark, harga dia around let's say intangible asset of RM100,000, and then without indefinite useful life, so consistently 5 year katakan tak ada apa-apa perubahan. So definitely in this case the cost of patent would be consistently around 100,000 every year. So tak boleh macam ni. Sebab kita kena, kalau tak, sebab macam patent and trademark, dia harga dia memang sentiasa akan turun nanti. So kalau tak ada useful life, so apa lagi faktor yang menyebabkan harga dia akan turun? Harga dia akan turun disebabkan oleh kita akan kira itulah kena buat impairment test. Sebab tu dia kata kat sini. Dia ni. Ni. Okay. Impairment test ni macam saya kata tadi, dia supply untuk semua aset. Semua aset. Termasuklah yang intangible juga. Tapi selalunya kalau katalah company yang besar-besar biasa-biasa, dia tak adalah sampai ke peringkat intangible sangat pun. Okay, kemudian kita tengok ni impairment test. Okay, apa itu impairment test? Impairment test is conducted by comparing carrying value of asset with recoverable amount. Okay. Carrying amount, CV lah, carrying value. What? Carrying value versus recoverable amount. Nampak? Apakah yang dimaksudkan dengan recoverable amount? Yang ni yang kita akan perbahaskan. Okey, kita tengok ni. Di sini. Okey, recoverable amount pula dia boleh dapat daripada dua harga. Daripada dua harga ni kita akan ambil whichever is higher. Confirm tak? Faham Carrying value lah yang tadi cost minus kan dengan accumulated depreciation. Itu adalah standard lah. Cost minus accumulated depreciation. Itu adalah carrying value. Tapi yang kita nak cerita, siapa yang mewakili recoverable amount ni? Recoverable amount kita akan dapat daripada dua sumber. Daripada dua sumber. Dan dua sumber ni kita akan compare dulu. Sebelum dia pergi ke naik yang compare dengan carrying value ni, recoverable amount dia boleh dapat daripada dua sumber. Ni. Yang pertama adalah asset fair value less cost to sell. Okay. Fair value less cost to sell. Yang ni sama macam yang kita belajar net realizable value tu. Faham tak? Confirm tak? Net realizable value? Ingat tak yang kita belajar semester lepas? Yang inventory. Ada kan? Ada. Fair value less cost to sell. Ini adalah ni lah. Maksudnya selling price. Fair value tu maksudnya market value. Ataupun kita panggil fair value, selling price less cost to sell. Ni nampak ni. The price in binding sales agreement. Nampak? Maksudnya harga yang kita nak jual kena tolakkan dengan cost to sell. Contohnya macam kita katakan aset tersebut adalah contohnya adalah crane, contoh crane yang angkat-angkat barang tu kan. Katakan crane tu harga boleh jual katakan RM1 million. Boleh jual. Kalau kita nak jual sekarang kita jual dengan harga RM1 million.
Tapi kena ingat, mungkin kita kena bayar ada apa-apa legal fee, stamping lah benda semua. So itu adalah cost, kena tolak yang itu semua. Katakan benda-benda itu semua lebih kurang dalam 100,000. So 1 juta tolak 100,000. So dia punya harga fair value less cost to sell adalah 1 million minus 100,000. So nilai dia adalah 900,000. Okay. Kemudian yang bawah sekali adalah its value in use. Value in use ni itu adalah present value of estimated cash flow to be derived from continuous use of asset from its disposal at the end of useful life. Biasanya yang ni tak adalah kamu nak kena kira. Biasanya yang ni dalam soalan dia dah bagilah siap-siap. Kalau habis kuat yang korang nak kena kira yang ni je, yang nombor 1 ni. Fair value less cost to sell, and then kamu kena compare lah dengan ni. Maksudnya sama ada yang nombor 1 ni dengan nombor 2, katalah contoh kita dapat tadi, katakan untuk yang nombor 1 ni dapat tadi 900,000. Okay, kemudian dia tulis value in use ni, katakanlah untuk yang crane tadi kan contohnya harga dia 800,000. So sekarang ni kita nak pakai mana? Kita nak declare recoverable amount ni, yang ni. Kita nak ambil yang mana? 800 ke 900? 900. 900 ni, tengok ni dia kata. Dia akan ambil yang the highest. Maksudnya the highest ni adalah 900. So 900 ni akan mewakili RA. Baru dia akan comparekan dengan CV nanti. Clear? Ya. Okay. Sekarang ni kita compare CV dengan RA. CV ni katakan contoh tadi RA dia nilai dia 900,000. Okay. Katakan dia kata di sini if recoverable amount greater than carrying amount, maksudnya there is no impairment. Contoh dia tak ada impairment. Kalau lah katakan RA lagi tinggi daripada carrying amount. Contohnya RA adalah 900,000, CV dia adalah katakan 850,000 contoh. Kalau dalam kes ni tengok harga yang kita record 850. Tapi harga recoverable amount lagi tinggi daripada harga CV. Kalau kata macam ni, kalau kita nampak sebenarnya trend dia adalah meningkat. Betul tak? Tapi dia tak adalah impairment gain. So kalau macam ni tak ada. Maksudnya kita takkan buat apa-apa. Faham tak? Maksudnya tak adalah impairment loss. Cerita macam tu. Faham? Tapi kalaulah katakan dia jadi sebaliknya. RA adalah 900,000. CV carrying value katakan 950,000. Okay, macam ni. Kalau tengok balik, carrying value yang kita record 950, betul? Harga semasa 900,000. Naik ke turun? Turun. Kalau turun, itu adalah impairment loss dia. Kalau naik, kita takkan buat apa-apa langsung. Faham tak? Maksudnya tak adalah. Impairment gain pun tak ada, tak payah buat apa-apa. Macam tu. Faham tak? Maksudnya nanti kita akan, kalau kata macam kat atas tadi, recoverable amount lagi tinggi daripada carrying value. Maksudnya kita takkan buat apa-apa. Nanti kita akan record dalam software pun mesti nilai yang sama ni. Dia bukan nilai yang ni, bukan nilai yang baru ni. Faham tak? Tapi bila dia turun, contohnya macam ni yang bawah ni, yang untuk ni, kita tengah buat ni. Katakan CV 9,5. RA dia turun jadi 900. Kali ni kita nampak dia ada penurunan sebanyak 50,000. So disebabkan dia turun, ini kita akan kira lah. Nama dia adalah impairment loss. Impairment loss ni kita akan record dia dalam expenses lah. Ni macam ni. Boleh? Faham tak? Saya nak terang dengan kamu secara teknikal je. Sebab nanti soalan akan naik benda yang simple je untuk yang impairment test ni. Kita takkan test benda-benda yang pelik-pelik. Boleh Boleh. Okay.
Sekejap. Saya nak tunjuk balik dalam bentuk ni. Okey. Dalam erti kata mudah, untuk impairment ni, untuk bahagian impairment ni, okey. Dalam bahagian impairment ni, dia supply untuk semua net asset. Semua yang ada dalam rangkaian asset. Termasuklah intangible asset yang mana yang hanya untuk yang indefinite saja. Indefinite ni sebab dia tak ada amortization, sebab tu dia ada. Okay. And then apa yang kita poin penting bila kamu nak buat ni adalah, poin yang penting adalah kamu kena tahu kita sekarang ni tengah buat CV versus dengan RA, recoverable okay. Recoverable amount. Okay. Manakala untuk nak dapatkan recoverable amount, macam mana? Kamu akan dapat daripada dua sumber. Satu kita panggil fair value less cost to sell. Dalam case tadi akan bagilah dash value, fair value less cost to sell ni berapa. Dia akan suruh kamu kira sikit. Ni nombor satu. Nombor dua adalah fair value in use. Selalunya fair value in use ni dia tak adalah suruh kamu kira sangat. Biasanya nilai dia dah bagi. Apa yang perlu kamu buat adalah kamu kena compare. Kita akan pilih yang highest. Whichever is higher. Nampak? Kita akan compare lah. Fair value less cost to sell dengan fair value in use. Siapa yang lebih tinggi? Bila siapa yang lebih tinggi, baru kita akan pilih dia sebagai RA. Faham tak? Lepas tu baru kita akan compare. Contoh example yang pertama. Kalau katakan CV adalah 100,000. RA adalah katakan 110,000. Dalam kes ni, kita nampak RA lagi tinggi daripada CV. Maksudnya kalau kamu tengok balik dia naik. Yang kita record adalah 100,000. Kemudian kita tengok yang fair value dia adalah 110,000. So dia naik. Kalau naik macam ni, kita tak payah buat apa. Jawapan ni tak payah buat apa. Faham tak? Tak payah buat apa. So anggap macam tak ada apa benda berlaku. Bunyi pun impairment test. Bila ada impairment, baru kita record. Kalau tak ada impairment, tak payah record. Maksud impairment apa dia? Kalau value dia turun, baru kita akan record impairment loss. Kalau value dia tak turun, ataupun kita tengok-tengok buat impairment, rupanya harga dia naik. Kalau tak naik, buat tak tahu je. Faham tak? Okey. Kalau kata nak ni, dalam Softpi, so kita akan record yang still yang ni. Faham tak? Okay. Kalau example yang kedua, 100,000. Okay. Katakan harga dia turun jadi 85,000 buat impairment test. Kalau tengok sini, value dia turun sebanyak 15,000. Kan? Kalau turun, yes. Kita akan kira sebagai nama dia adalah impairment loss. Loss ni dalam mana? Dalam expenses. So, nanti bila kita nak record, katakan contohlah aset tu, bila dah buat impairment loss, impairment test, katakan nilai dia turun. Turun kepada 85 kan?
So bila ada impairment loss, time ni value dia akan record ni yang baru. Contohnya tadi kita tengah buat apa, contohnya untuk mesin. Mesin tu sebelum ni kita record carrying value dia 100,000. Tapi disebabkan oleh RA dia lagi rendah daripada carrying value, so sekarang ni mesin tu kita jangan record dia 100,000. Kita dah record dia pada harga yang baru sekarang ni. Maksudnya seolah-olah nilai dia dah jadi nilai yang baru iaitu 85. Dan dalam masa sama kita akan record dia sebagai impairment loss, dia punya difference dia. Okey, faham? Faham. Yang saya petak ni maksudnya yang dalam software kita record amount dia yang ni. Kalau dia naik, nilai dia takkan berubah lah, tak payah buat apa. Maksudnya software, mesin tu still record dia pada harga 100,000. Carrying value lah. Maksudnya cost tolak accumulated depreciation, amount dia 100,000. So still maintain nilai ni. Nanti nak buat depreciation untuk tahun-tahun depan, still kaedah yang sama lagi. Tapi kalau untuk yang ni, bila dia turun, daripada 100,000 turun jadi 85, so value of machine dah berubah. Dia bukan lagi 100,000. Maksudnya cost tolakkan yang accumulated dia akan dapat, bukan dah dapat 1,000 tapi dah jadi nilai yang baru iaitu 85. So tahun-tahun yang akan datang, bila nak kira depreciation, pakai nilai yang baru iaitu mana? 85,000. Bahagikan dengan remaining useful life dia lah. Clear? Clear. Contohnya saya buat yang untuk kira depreciation untuk yang ni. Katakan untuk example yang pertama. Kalau untuk example yang pertama, katakan dia bagi tahu yang ni kita kata dia buat impairment test pada awal tahun contoh. So bila hujung tahun kita akan kira depreciation kan? Kalau example yang pertama, so disebabkan oleh dia punya impairment test dia meningkat, so kita takkan berlaku apa-apa perubahan. So kita akan mesti ambil 100,000 bagikan dengan remaining useful life dia. Katakan 100,000 bagikan dengan katakan remaining dia lagi 5 tahun. So dapat apa? 20,000 lah. Dia punya depreciation dia. Untuk tahun tu. Tapi kalau untuk yang kedua, kita akan ambil yang 85. 85,000 bahagikan dengan remaining useful life juga. So maksudnya 85,000 bahagikan dengan 5 tahun. Dapat apa? 17. 17 17 yang tu. Faham tak? Maksudnya nanti 85, kalau nak kira nanti carrying value yang baru, 85 tolak 17. Macam yang atas ni, 100,000 tolak 20,000. So ini jadi 80. Bawah ni akan jadi 7, 6, 60, tak tahu 60 apa lah. Macam tu lah. Okay. Gitu. Boleh? Boleh. So macam tu lah. Okay, boleh? So kita masuk balik. Session ni baru lepas azan ni. Session ni baru.